Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bertemu lagi dalam 9 Ramadan. Dah selesai kita sebenarnya untuk siri pengenalan, yang mana pengenalan ini sesuai untuk menulis tesis dan juga artikel, dan boleh kita aplikasi dalam penulisan artikel jurnal. Jadi untuk topik hari ini dia special sikit. Kita ada nama dia adalah tips bab pengenalan. Jadi saya tambah sikit adalah total alignment. Dia syarat dengan point sebenarnya dalam slide kali ini. Jadi saya rangkumkan perkara-perkara yang penting dalam bab 1 dan saya imbas kembali, saya bayangkan setiap kali bila saya berhadapan dengan supervisor dan penilai masa-masa dalam pembentangan proposal, Viva, elok saya jadi sebagai student, saya selaku jadi supervisor dan juga penilai. Jadi apa yang saya dapat knowledge tu saya kongsi, saya summary-kan dalam slide ni. Dalam tema level 2 ni memang kita main infografik je. Jadi kita nak betul-betul fokus, walaupun bilangan slide tak banyak, walaupun satu slide je tapi dia sangat berkesan dalam memberi impak kita untuk meningkatkan kefahaman kita dan tahu apa nak tulis. Yang kita tulis tu adalah benda yang betul, benda yang baik, itulah yang dihendaki oleh supervisor dan juga penilai. Jadi kita meminimalkan kesilapan dan memenuhi keperluan yang diperlukan dalam bahagian bab 1. Okey, jadi topik dia total alignment dan tips bab pengenalan. Okey, jadi sebenarnya saya nak tunjukkan bahawa apa yang saya katakan bahawa bab 1 ni adalah pengenalan kepada bab lain, iaitu kepada bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Jadi itu perkara pertama yang saya tulis. Okey, 5 perkara penting dalam slide ni adalah bila nak sebut sebagai total alignment dan tips. Yang pertama adalah latar belakang. Okey, yang kedua adalah penyataan masalah. Yang ketiga adalah kita punya research objektif, research question dan research hypothesis. Kemudian kita punya definisi operasi, kemudian kita pergi pada kepentingan dan limitasi kajian. Saya ulang balik untuk kita ingat. Ramadan yang pertama kita buat latar belakang. Ramadan kedua penyataan masalah. Ramadan yang ketiga research objektif. Ramadan yang keempat adalah research question. Ramadan yang kelima research hypothesis. Ramadan yang keenam definisi operasi. Ramadan yang ketujuh kepentingan. Ramadan yang ke-8 limitasi kajian. Ini Ramadan yang ke-9 kita nak buat total alignment, tips dan bab pengenalan. Okey. Kita pergi satu-satu dulu. Okey. Pertama latar belakang. Okey, latar belakang. Jadi latar belakang itu dia memberi hubungan atau align dengan bab 2 dan bab 4. Okey, kita buat latar belakang. Kalau dalam bab 1 dia 1.2. Dia berhubungan langsung dekat bab 2. Spesifik kat mana bab 2? Dekat mana? Dekat 2.2. Selepas pengenalan, 2.2 tu adalah kesinambungan daripada latar belakang. Jadi latar belakang itu mungkin terhad sebab kita sudah tahu dalam bab 1 ringkas, tepat, padat, relevan. Jadi kita nak extend lagi. Pengisian kita tentang isu tu banyak lagi. Isu-isu relevan tu boleh disambung dalam bab 2 dekat mana 2.2. Jadi 2.2 tu sebelum kita masuk teori, sambunglah. Kembangkan lagi dah isu. Okey, yang kedua adalah perbincangan kajian. Okey, bila sebut dalam bab 4 tu kita ada perbincangan kajian. Ingat, latar belakang ni bukan hanya memberi sumbangan kepada align daripada bab 2 saja, tetapi latar belakang kat 1.2 dia juga selari dekat bab perbincangan. Okey, perbincangan ni namanya perbincangan kajian. Bila kita buat perbincangan kajian, benda yang selalu kita buat adalah perbincangan dapatan. Betul. Tetapi dalam nak cerita dapatan tu kaitkan balik isu semasa. Barulah betul. Okey, ni dapatan kita. Oh, ternyata dapatan kita bertepatan yang kita jelaskan dekat bab 1 hari tu, dekat 1.2 iaitu kita berkaitan latar belakang. Jadi isu itu dibangkitkan dalam perbincangan kita dekat bab 4. Saya ulang balik, latar belakang dia align dekat bab literature review, biasanya dekat 2.2 dan juga di dalam bab 4 di dalam bahagian perbincangan. Okey, perbincangan ni pun unik. Kadang-kadang ada setengah macam universiti saya, perbincangan duduk dekat bab 5. Jadi perbincangan dan kesimpulan. Jadi tukarlah bab 4 tu jadi 2 dan bab 5. Okey. Jadi ingat, kita punya konsep untuk chapter 1 ni saya memang ada likaran. Jadi likaran kali ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tu saya letak alignment ringkas dan relevan dalam penyelidikan.
Alignment itu paling sangat penting dalam topik ni. Total alignment, kita nak dapatkan alignment, ringkas, relevan dalam penyelidikan. Okey, perkara yang kedua adalah penyataan masalah. Jadi penyataan masalah harus selari dengan latar belakang tadi. Ada selari dah align. Dalam penyataan masalah ni, bila kita tulis penyataan masalah, ingat, bukan di penyataan masalah saja, tetapi memberi kesan di bab 2. Jadi bab 2, kalau orang sebut penyataan masalah ni juga dengan research gap. Sebenarnya research gap tu kita jumpa dan temu dekat bab 2. Bab 2 tu lah bila kita cerita macam-macam kajian yang berkaitan dalam menjawab kita punya objektif, research question dan hipotesis. Kita jumpa kajian-kajian orang dah buat. So ada kajian yang masih samar lagi. Maksudnya apa yang kita nak buat ni belum ada. Kalau dah ada pun kurang meyakinkan. Kalau ada pun tidak komprehensif. Jadi dekat situ sebenarnya kita menemukan ruang dan potensi untuk menjalankan penyelidikan. Bila peluang dan potensi menjalankan penyelidikan itu juga disebutkan sebagai research gap. Research gap tak semestinya orang tak buat, kita nak buat. Itu tidak semestinya. Research gap tu maksud dia luas. Ya, maksud dia sangat luas. Jadi dalam penyataan masalah tu, dia sangat penting bila kita tulis bab 2 tu, kita dah tulis habis, bab tu ada dengan outline setengah-setengah universiti tu, outline dekat katalah 2 kali 2.13. 2.13 tu dia punya kesimpulan. Jadi 2.12 tu dia punya kerangka, 2.11 dia tulis tu research gap. Ada yang tulis research gap dekat 2.11. Jadi 2.11 research gap tu pastikan selari dengan penyataan masalah. Ataupun dia tak tulis kat situ research gap, tapi kita faham bila buat perbincangan merujuk pada objektif kajian, iaitu penulisan literature review. Penulisan literature review bagi menjawab setiap objektif research question hypothesis tu di perenggan yang terakhir ataupun perenggan yang kedua dan yang terakhir itu, biasa kat situ kita buat kesimpulan, dan kesimpulan itulah kita menampakkan potensi, dan situlah potensi itu menggambarkan keterkaitannya dengan penyataan masalah. Okey, begitu juga dalam bab penyataan masalah ni, dalam perkara penyataan masalah, dia harus align juga dengan bab 4 atau bab 5 itu, iaitu perbincangan. Jadi bila perbincangan, kita highlightkan balik dengan permasalahan. Jangan bila buat perbincangan tu dengan dapatan je. Okey, apa kita tulis bab 1? Kenapa tulis isu? Kenapa tulis masalah? Jadi dekat bab ni juga, perkara dalam penyataan masalah ni, kena ingat dia punya alignment juga berada dekat bab 4. Dekat bahagian perbincangan. Sebab itulah bila menulis perbincangan selalu dapat komen. Kenapa perbincangan ni hanya mengaitkan dengan dapatan? Kenapa tak kaitkan perbincangan dengan isu? Kenapa tak kaitkan perbincangan dengan penyataan masalah? Jadi tetap ada penyataan masalah itu align dengan bab 4 di kategori bab perbincangan. Macam saya ulang balik tadi, mungkin dekat bab 5 juga. Jadi mungkin kalau kata banyak universiti yang cover dalam bab 5, kita boleh letak bab 5 lah sebagai perbincangan. Okay? Alright. Kemudian kita pergi kepada perkara yang ketiga, iaitu objektif, research question dan research hypothesis. Ingat, semua perkara ni bila kita nak buat total alignment harus ringkas, relevan dengan penyelidikan. Okey, seterusnya adalah kita punya objektif, research question, research hypothesis. Yang ni tak boleh buat apa, ni memandu. Nak buat literature review, kena rujuk objektif, question, hypothesis. Nak buat metodologi, kena ikut objektif, question, hypothesis. Nak buat analisis dan dapatan pun kena rujuk objektif, research, question, hypothesis. Nak buat perbincangan, nak buat kesimpulan, semua rujuk objektif, research, question, hypothesis. Jadi sebab tu sangat penting bila kita buat research, objektif, research question, jika ada research hypothesis, sangat penting. Dia memandu kita punya penulisan daripada bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Semua bab. Bab 1 memang kita tulis lah objektif apa, research question apa, research hypothesis apa. Tapi bab 2 berpandukan objektif, question, hypothesis. Sama juga bab 3, bab 4, bab 5 berpandukan objektif, question dan juga hypothesis. Itu sangat-sangat pentingnya kita kena tahu bahawa perkara yang ketiga, objektif, question dan hypothesis tu dia make sure dia align dengan bab-bab lain. Okey. Okey, seterusnya adalah perkara yang keempat adalah definisi operasi. Okey, bila sebut definisi operasi tu, okey, kita dah jelaskan definisi operasi iaitu di bab 1 ada definisi operasi, dekat bab 2 kita ada definisi konsep. Konsep tu maksudnya cerita lebih luas. Jadi, apa yang kita cerita dalam bab 1 tu mungkin satu perenggan pendek. Saya sebut iaitu definisi operasi satu perenggan pendek je. Jadi kita harus kembang. Kembang kat mana? Dekat bab 2. Okey, bab 2 itu kita boleh kembangkan lagi keterkaitan bahawa maksud perkataan itu dalam sudut perspektif yang lebih luas. Perspektif kerajaan, perspektif industri, pelbagai perspektif dalam akademia yang merujuk pada kajian-kajian lepas, dia lebih meluas. Jadi definisi operasi dalam bab 1 tu ada keterkaitan dalam literature review.
Begitu juga metodologi. Sebab perkataan yang tulis dalam definisi operasi tak semestinya term dalam bab 2 saja. Bab 3 juga. Jadi bila kita berhadapan dengan terma tu secara kerap, lagi terma tu adalah terma baru. Jadi definisi operasi pun boleh letak perkara metodologi juga. Jadi definisi operasi berkait dengan metodologi. Jadi orang baca dekat bab 1, oh ni you punya definisi operasi. Kita akan jumpa perkataan itu dekat metodologi. Dan metodologi pula kebetulan terma itu sangat sesuai dekat bab 3. Dan bab 3 tu dia you cerita detail. Dia punya proses, dia punya assumption dia, syarat-syarat dia detail kat situ. Jadi setidak-tidaknya dalam bab 1 dah beritahu dah, oh ada terma ini, dan bab 3 akan memperincikan lebih mendalam dan meluas. Okay, make sure align. Definisi operasi dia align dengan literature, dengan metodologi. Okay, perkara yang terakhir adalah kepentingan dan limitasi kajian. Ingat, bahagian ni kita baru selesai pada Ramadan ke-7 dan ke-8. Dia align dekat bab 5, dekat mana? Dekat bahagian sumbangan dan cadangan. Jadi make sure apa yang tulis dekat bahagian kepentingan kajian tu selari dekat bab 5 dekat bahagian sumbangan. Bila cerita limitasi akan selari dekat recommendation and suggestion. Jadi semua ni harus alignment, ringkas, relevan dalam penyelidikan. Okay, saya summary kan. Total alignments. Bila sebut total alignment, latar belakang juga harus align dengan literature review dalam perbincangan kajian, iaitu bab 2 dan juga bab 5. Kemudian penyataan masalah dari sudut literature review. Dalam penulisan literature review bagi menjawab setiap objektif research question, research hypothesis. Saya dah disebut bahawa setiap LR, nanti panel tanya, mana literature review untuk objektif nombor 1? Jadi semua tu kena lengkap. Okay, dan dia kena selari dengan bab 2 dan bab 4 atau bab 5 dalam perbincangan. Okay, kemudian dekat objektif research question dan research hypothesis, ini memang memang dia align dengan semua, dia align dengan LR, dia align dengan metodologi, analisis dan keputusan, dapatan dan kesimpulan. Kemudian definisi operasi, penting ada keterkaitan align dengan literature review dekat bab 2 dan bab 3 metodologi. Dan yang terakhir, kepentingan dan limitasi kajian direct kepada sumbangan dan juga recommendation dan suggestion dekat bab 5. Jadi itu semua adalah total alignments. Okey, jadi untuk tips, okay, ada sedikit perkongsian 4 tip dan kita blend kan, seperti mana yang kita pun dah cover dalam aras level 1 Ramadan tahun lepas. Saya pun dah cover sebanyak 8 Ramadan pada tahun ini. Ini dah masuk yang Ramadan yang ke-9. Jadi dekat sini, ada 4 perkara yang saya nak kongsi dalam memperkasakan penulisan bab pengenalan. Kalau tulis kat bab pengenalan ni, tulis yang relevan. Tulis yang relevan, iaitu penting dan jelas. Kita ingat bab pengenalan, nama pun bab pengenalan, kenapa nak tulis panjang-panjang? Sebab tu panel kata ini bab pengenalan ke literature review kalau dah panjang sangat. Jadi tulis yang relevan sahaja. Penting dan jelas. Okey, secara ringkas untuk pergerakan movement dalam kita punya bab 1 ni, tulis 5 muka surat dahulu pun cukup. Kemudian tulis literature review. Okey, tulis 5 muka surat dahulu, kemudian tulislah literature review. Jadi dalam bab 1 tu, yang perkara-perkara yang penting je. Okey, secara ringkas je. Tak payah kita nak kembangkan dulu, kita go through pada bab 2. Jadi perkara yang penting dalam latar belakang, penyataan masalah, objektif, research question, research hypothesis, definisi operasi, kepentingan kajian dan limitasi kajian tu kita buat dalam 5 muka surat je dulu. Supaya kita boleh move to chapter 2. Bukan apa, bila kita pergi chapter 2, kita akan baca banyak lagi artikel jurnal. Jadi bila baca bab 2 dan kita tulis dekat bab 2, kita akan update balik bab 1. Tengah buat bab 2, kita touch up balik bab 1. Itu proses cara menulis yang cara yang baik. Bukanlah kita dah siap 30 muka surat bab 1, bukan. Jadi bab 1 pun tak sampai 30 muka surat. Dia pendek, jelas dan tepat. Jadi kalau tanya saya, for the good start, buat 5 muka surat dah cukup, dah boleh move to chapter 2. Okey, ada typo tu. Kemudian nanti saya betulkan. Dia kemudian. Maksud dia kemudian. Okey, seterusnya perkara yang kedua adalah fahami konsep bab 1. Kalau kita dah faham bab 1, apa itu latar belakang, isu yang relevan, apa tu penyataan masalah, masalah penyelidikan, apa tu objektif. Objektif inilah yang sangat penting. Inilah yang kita nak selesaikan. Nak selesaikan objektif yang diwakilikan oleh research question, juga boleh diwakilikan research hypothesis. Dalam penyelidikan kita selesaikan ni, kita faham definisi operasi itu terma dalam tesis ini, bukan tesis orang lain. Kita tahu bahawa sebuah kajian ada kepentingan dia dari sudut teori, metod, empirical, praktikal dan juga persekitaran. Begitu juga limitasi kajian kepada teoretikal dan metodologi dan analisis juga. Jadi dalam kes ni kita faham konsep tu dan kita faham bahawa semua dalam bab 1 tu pastikan ada alignment. Kita faham tentang total alignment, kita faham tentang masuk bab 1 tu.
tak ada masalah. Siapa yang faham tu, yang faham konsep bab 1 balancing and alignment tu, dia boleh mula mana-mana outline dalam bab 1. Dia nak buat problem statement dulu ke, lepas tu baru nak buat research background pun boleh. Sebab dia dah faham konsep. Oh, saya nak buat objektif dulu pun tak apa. Sebab dia tahu, dia buat objektif dulu, lepas tu buat problem statement, lepas tu dia align. Oh, dia buat research hypothesis dulu pun tak ada masalah. Oh, dia nak buat kepentingan kajian dulu pun tak ada masalah. Sebab dia akan buat alignment. Dia faham konsep. Okey, kepentingan kajian dia ada keterkaitan dengan bab lain. Dia tak boleh sebarang-sebarang menulis. Okey, dia boleh buat, kalau tanya saya bab 1, ada orang yang mula ikut sequence, research background, problem statement, objective, question, hipotesis, definisi, kepentingan, limitasi. Tapi dalam kes ni, kalau you faham, bukanlah saya kata saya minta you buat songsang, tidak. Kalau you fahami betul-betul konsep bab 1 balancing and alignment ni, boleh mula tulis mana-mana outline bab 1. Ada setengah lecturer minta, minta supervisor minta kita buat objektif dulu. Tak apa. Kalau kita buat objektif dulu pun tak apa, sebab kita dah faham konsep bab 1 balancing and alignment ni. Okey. Perkara yang ketiga adalah citation authors. Ingat, bab 1 ni kira material yang terbaik daripada yang terbaik. Kena ingat supervisor, penilai baca bab 1 tu detail, words by words. Dia baca words by word. Kadang-kadang baca 2-3 kali bab 1 kita. Dan kalau dekat Viva, proposal defense pun, bab 1 lah yang paling lama. Jadi kita tak nak buat mistake dekat bab 1. Okey. Jadi perkara pertama adalah citation. Make sure citation tu, authors tu memang prominent authors. Memang yang kalau kita tentang bidang ni, inilah authors dia. Terkini. Dialah yang paling sesuai, inilah paling relevan. Jadi sumber tu sangat penting. Citation dari segi prominent authors dari sudut tahun tu pastikan terkini. Bukan hanya tempatan tapi cover juga luar negara. Biarkan topik kajian kita tu adalah worldwide covered. Bukan, memang kita tahu kajian buat kat Malaysia tapi tidak menghalang dalam penulisan dalam bab 1 tu hanya ditulis untuk Malaysia saja. Kita kena worldwide dia antarabangsa. Okey, kena ingat sampai bila-bila bab 1 merupakan bab terpenting. Inilah idealism kita, inilah idea kita. Jadi memandu, macam saya sebutkan tadi kan, penilai supervisor akan baca setiap words, word, sentence, paragraph, every single page dia akan baca dekat bab 1. Pastikan kita kemas kini dan terbaik. Macam saya cakap tadi kan, okey, latar belakang ada kaitan dengan literature dengan bab 4. Okey, kita dah siap buat literature review, update balik daripada latar belakang. Okey, tengah buat perbincangan, boleh update balik bab 1 dekat latar belakang. Buat pernyataan masalah, dia align dengan bab 2 dengan bab 4. Okey, tengah buat bab 2, align, betulkan balik pernyataan masalah. Kira kalau kita betulkan, itu nak align kan, bukan nak menambah dan tukar pernyataan masalah. Itu kalau orang silap. Oh, you nak ubah pernyataan masalah? Tidak, saya nak align. Jumpa artikel yang baru, kita dah update dalam literature review. Mesh kalau kita nak update balik dekat bab 1, itu maksud dia. Jadi bab 1 merupakan bab yang terpenting. Jadi 4 perkara itu, tulis yang relevan, yang penting saja. Mulakan 5 muka surat pun tak apa. Yang kedua, betul-betul fahami konsep bab 1 balancing alignment ni. Jadi kita boleh mula mana-mana dekat bab 1. Okey, citation prominent authors dari segi tahun yang terkini. Pastikan relevan dan yang sesuai. Antarabangsa dan tempatan. Ingat, bab 1 bab yang terpenting, every single word, sentence, paragraph, page akan dinilai, dibaca oleh supervisor dan penilai. Pastikan penulisan kita bab 1 kita memang yang terbaik, tidak membuat kesilapan ejaan, kesilapan error sana sendiri, dan cara perkemas cara kita, cara naratif penceritaan kita, cara kita menulis memang ikut format bersesuaian dengan maksud di setiap outline. Okey, jadi itu perkara yang dibincangkan dalam total alignment dan tips bab pengenalan ni. Jadi bab pengenalan adalah ibu kepada balancing dan alignment, serta pengenalan kepada bab 2, bab 3 dan bab 4 dan bab 5. Okey, terima kasih. Semoga sesi perkongsian yang terakhir dalam bab 1 ini dibekalkan dengan total alignment dan juga tips bab 1 ni memantapkan lagi pemahaman kita tentang bab pengenalan. Okey, semoga meningkatkan lagi manfaat kita dalam ilmu dalam menulis tesis atau artikel jurnal ni ataupun research grant. Okey, saya mohon maaf jika ada sebarang kesilapan, kesalahan dalam menyampaikan ilmu ni. Semoga saya doakan semoga semuanya mendapat manfaat daripada perkongsian dalam bab pengenalan ni. Jadi besok kita dah mulakan topik lain dalam kajian literatur atau literature review. Okey, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.